hanya ada bentuk kepala, badan, tangan dan juga kaki. Apa yang lebih menarik adalah sahabat saya mengatakan bahawa patung itu bergerak. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita pada hari ini. Penceritaan kedua untuk chapter 2. Chapter yang pertama adalah restoran Adik Manja. Chapter 2 adalah yang diceritakan oleh sahabat saya yang bekerja sebagai manager di satu kedai baju. Kalau kedai baju ni kita tahu, setiap display akan menggunakan mannequin. Mannequin ni adalah patung yang menyerupai manusia tapi tiada muka, hanya ada bentuk kepala, badan, tangan dan juga kaki. Apa yang lebih menarik adalah sahabat saya mengatakan bahawa patung itu bergerak. Bergerak bagaimana? Dan apa yang lagi menarik, minat saya untuk menceritakan kisah ini adalah di mana lokasi kedai tersebut. Kedai tersebut dikatakan adalah bekas tapak Kemayan City Mall yang dibina pada tahun 1993. Untuk cerita di restoran Adik Manja, selepas ending di video ini saya ada mengatakan bahawa saya ada membeli satu benda di satu pondok ataupun kedai pada waktu itu. Lokasi itu sunyi, sepi. So memang betul ada orang berniaga dekat depan tu. So saya adalah orang yang beli benda tu. Dan yang amat menakjubkan adalah selama ini kita hanya melihat dan mendengar yang orang kata orang ni jual makanan ni, orang ni jual makanan tu dan sebenarnya tak wujud. Dan saya sendiri adalah orang yang beli benda tu sebab saya sangat lapar. Dan apa yang lebih menarik adalah saya letak benda tu ataupun plastik yang saya beli tu dekat sini. Bila dalam perjalanan tu dalam 5 minit ke 7 minit, saya tengok minyak saya masih kosong, masih lagi. Saya macam bukan tadi aku tuang minyak ke RM50? Dan saya cakap, patut aku siap pergi beli lagi makanan dekat tepi tu, asal minyak Lepas tu saya rasa macam hal saya pusing. Bila saya pusing balik, saya tengok memang mengejutkan saya satu, tempat tu sebenarnya dah abandon, tu satu. Lepas tu yang kedai yang saya beli makanan tadi dekat sini ni memang tak ada pun, pondok buruk Nasib baiklah saya tak makan apa, belum lagi nak makan. Dan banyak DM yang mengatakan session minyak itu adalah Caltex Salon dan juga barang yang saya beli itu adalah di kawasan berdekatan dengan Caltex Salon. Dikatakan di belakang Caltex Salon tersebut ada perkumpulan Islam. Apa yang saya beli di dalam plastik tersebut adalah daun-daun kering dan juga ranting. Saya beli sate ayam 10 cucuk dan sate daging 10 cucuk dan 5 sate kambing. Sate-sate tersebut menjadi ranting-ranting yang kecil, dipotong kecil, tupat menjadi daun dan kuah daun juga. Memang agak memelikkan. Nasib baik saya tak makan kerana saya ada rasa sesuatu yang agak aneh di dalam hati saya. Poin minyak saya masih lagi pusing kembali. Dan saya tengok duit RM50 saya ada di lantai stesen minyak tersebut. Dan apabila saya perhatikan kembali, barulah saya tahu itu adalah Caltex Salon. Sebenarnya saya dalam perjalanan untuk pergi ke satu lagi kawasan daripada Kuala Kerai, dan saya memang tidak fokus untuk pergi ke Caltex Salon. Dan memang agak memerajatkan untuk saya ataupun diri saya kerana saya tak search pun Caltex Salon. Kemungkinan ia berdekatan di jalan itu, dan saya memang waktu itu memang perlu untuk pergi ke Kuala Kerai untuk flykan drone di Tasik. Hari ini kami akan bawa kepada anda satu tempat keindahan Tasik, Kuala Kerai yang sangat menakjubkan. Salah satu pelancongan di Kuala Kerai ini adalah Zoo Kuala Kerai pada suatu ketika dahulu.
Yang saya nak ceritakan ia sama dengan apa yang saya dapat daun kering dan juga ranting. Ada satu kawasan, cerita ni agak legend. Pada satu ketika dahulu ada satu family dari Singapura yang pergi ke satu shopping mall, dan apabila mereka pulang, mereka mendapati barang yang mereka beli adalah daun-daun kering. Cerita itu memang agak famous dan ramai sangat orang tahu, sampaikan YouTuber-YouTuber besar membuat penceritaan untuk cerita tersebut. Tapi beradanya saya di sini bukan ingin menceritakan kembali benda yang anda telah tahu, tapi saya ingin menceritakan benda yang terjadi di dalam lokasi tersebut, dan sehingga hari ini orang yang mengalami benda dan juga gangguan itu bekerja di sana. Namanya saya rahsiakan, saya cuba bagi nama samaran Amy. Amy ini adalah manager shopping mall yang menjual pakaian baju. Dan kalau kita datang ke kedai-kedai baju, kita tahu yang kita akan nampak ada banyak patung-patung mannequin. Dan apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah cerita seram yang benar-benar berlaku. Satu shopping mall yang pernah ingin dijadikan the biggest one-stop center di Johor Bahru dengan nilai projek anggaran 400 juta pada ketika dahulu, terpaksa ditutup kerana kegawatan ekonomi pada tahun 2008. Jadi apabila tahun 2017 ia dibuka dan dia diberi nama yang baru, Paradigm. Paradigm Mall masih lagi menyimpan pelbagai misteri dan juga keseraman. Saya ditunjukkan oleh satu kenalan ayah saya, adalah kontraktor yang membuat kembali mall one stop center terbesar Kebayan City Mall. Beliau menunjukkan pelbagai gangguan yang berlaku, dan sebelum apa yang anda lihat ia tersegam megah, ada satu benda yang saya sendiri tengok dengan mata kepala saya sendiri di dalam satu video yang menunjukkan tangga tersebut naik ke arah atas, bukan turun, naik ke arah atas dengan sendirinya, dan behol-behol rosak dan bergerak sendiri. Saya tengok video tersebut pada tahun 2010. Demi Allah saya tengok mereka membuat projek tersebut ada banyak sangat gangguan. Okay. Dan sehingga hari ini kita pun tahu banyak developer yang buat apartment ke apa, mereka tidak suka menggunakan nombor 4. Di level 4 mereka akan letak 3A. Tapi bukan itu yang kita nak ceritakan di sini. Tetapi untuk mall ini, mereka terpaksa untuk mengosongkan satu level. Okay, satu level. Kalau anda pergi ke mall ini, dia akan ada satu tingkat yang masih lagi kosong sampai hari ini. Jadi wallahu alam sama ada ini adalah level yang dikatakan. Sebab kalau kita tengok hanya lift ini saja yang sangat panjang, escalator ni saja yang sangat panjang, dan ini ruangan yang kosong. Balik ni lah. Sebab kalau kita tengok escalator ini je yang sangat panjang, dan ruangan ni kosong. Dan dia bercantum ke arah sana terus, dan kita takkan nampak level tu ke sana. Dan sejak sekarang ni dikatakan setiap lift tu ditutup rapat dan kita tak boleh tengok pun apa yang jadi. So korang tengok bab tinggi, macam ada satu level yang diorang dah skip. Dulu pada tahun 2022, bahagian yang dikatakan kosong itu boleh lagi dilihat dari lift
jika kita naik level G untuk pergi ke 7, kita akan nampak level yang kosong tersebut. Tapi sejak tahun baru ini, setiap lift telah pun ditutup dengan stiker ini, dan saya hanya dapat sedikit rakaman daripada bekas stiker yang terkopik untuk tontonan anda. Ya, inilah level yang kosong tersebut. Dapat dirakamkan sedikit untuk perkongsian anda. Itu adalah syarat untuk mall ini berdiri teguh sehingga hari ini. Itulah syaratnya. Ada pengaruh-pengaruh yang lain yang tahu. Itulah yang dikatakan dengan orang yang bertanggungjawab. Statement ini saya keluarkan adalah dengan bukti, tapi ini adalah sekadar perkongsian penceritaan saya untuk mukadimah untuk anda. So, kalau anda lihat di level-level tersebut, akan ada satu level yang kosong. Dan dikatakan oleh manager besar itu, sahabat saya, Amy, dia memang terpaksa hungry ghost. Mereka terpaksa membeli makanan-makanan di situ, dan mereka akan membuat upacara penyembahan kalau ada gangguan-gangguan yang mereka terima dari komplain daripada tenant-tenant. Sekarang kita balik kepada cerita apa yang terjadi di kedai yang Amy jaga. Mannequin memang akan ada 6 biji mannequin. Pada satu hari itu, hari pertama pembukaan pada November 2017. Sebelum itu mereka akan set up dulu, Big Boss akan turun untuk lihat kedai tersebut. Dan apa yang lagi menarik, mannequin yang mereka susun di hadapan sebanyak 6, tiba-tiba tinggal 2, dan lagi 4 ada di penjuru-penjuru kedai. Dan benda tu mereka rasa mungkin kontraktor yang alihkan kerana nak tampal lagi cermin. Jadi esokkan hari mereka susun balik, dan besoknya patung-patung tersebut masih lagi bergerak pergi ke arah yang sama. Dan selepas lagi 2 hari untuk launching kedai, mereka memasang CCTV. Okey, masang CCTV, dan alangkah terkejutnya mereka melihat pada saat patung ada 6 ke hadapan tu, waktu patung tu dia akan bergerak dalam pukul 1 hingga ke 2. So dalam pukul 1 hingga 2, CCTV itu menjadi blank, dan ia akan kembali pulih pada jam 2 pagi. Dan apabila dia pulih, akan ada 2 saja patung mannequin yang ada di display depan, dan lagi 4 berada di penjuru-penjuru. Dan bos Amy ini adalah orang Cina. Mereka ada membuat beberapa cara untuk mengelakkan gangguan-gangguan ini. Wallahualam, itu ada cara mereka sendiri, kepercayaan mereka sendiri. Dan benda itu stop kat situ pada launching, dan kembali menyerang pada sebulan selepas kejadian tersebut. Ngam-ngam pada Hungry Ghost Festival. Dan kali ini agak menarik. Mereka menggunakan baju di patung tersebut. Baju itu dibuka dan ditukar. Anda bayangkan, hari ini dia pakai baju saya macam pertama, tapi tiba-tiba besok pagi diorang nak tunjuk display tu, diorang nak buat promotion untuk baju tu, besoknya baju tu bertukar, baju lain. Sedangkan baju yang patung tu pakai bukan dari brand mereka. Dan apabila mereka kaji, baju itu dikeluarkan pada tahun 1997. Baju tersebut dan brand tersebut. Dan mereka memang sangat-sangat terkejut memang terkejut, dan mereka melaporkan kepada pihak management di sana. Dan ya, macam biasa, mereka akan pergi ke satu label yang dikatakan dikosongkan untuk upacara yang tertentu. Jadi untuk upacara-upacara yang tertentu tu, wallahualam, saya tak mau membagi detail kerana dia mungkin menyinggung atau mengganggu, sebab malam ini telah pun dibuka. Dan kawan saya sendiri melihat dan juga mensaksikan CCTV tersebut dan mengalami benda-benda gangguan yang sangat-sangat ekstrim, seperti baju-baju terangkat di arah atas, terapung, dan baju-baju seperti ada puting beliung bersepah. Benda ini berlarutan sehingga habisnya festival Hungry Ghost.
Dan selepas itu adalah beberapa upacara yang dilakukan lagi oleh bos Amy, yang benda itu membuatkan 6 staf mereka sakit hingga terpaksa menutup sementara kedai tersebut selama 3 minggu. Okay, benda ini benda nyata. Saya cuma tak boleh nak sebutkan nama Amy yang sebenar dan juga nama company yang sebenar. Benda ini disaksikan dengan bukti CCTV dan juga beberapa report yang dilakukan. Kemungkinan ada pecah masuk ataupun apa, tapi apa yang terakam di CCTV mall dan juga CCTV kedai memang agak memeranjatkan. Tapi disebabkan Kebayan Mall ini dah banyak sangat cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang berlaku, jadi mereka terpaksa untuk menutup mulut mereka agar menjaga safety value company tersebut. Itulah yang Amy kongsikan. Sebenarnya panjang, tapi saya tak nak rungkai banyak sangat. Salah satunya kerana ialah ini adalah donasi orang, dan itu yang terjadi pada Amy. Mannequin bergerak. Dan lagi satu saya katakan kenapa saya bercerita pasal Mannequin, ia akan ada kesinambungan kejadian Mannequin yang ada di kedai saya ini ataupun office saya untuk tontonan anda di next video chapter 3. So ini adalah chapter 2. Chapter pertama adalah restoran Adik Manja, dan ini adalah chapter 2. Nantikan di chapter 3 perkongsian Mannequin yang ada dan gangguan-gangguan yang berlaku, sihir yang dihantar untuk Mr. Adam Official. Ribuan terima kasih kepada anda. Saya sangat bersyukur kerana anda semua sentiasa berada bersama Mr. Adam Official. Pelbagai rintangan dan dugaan, dan Alhamdulillah walaupun channel kita masih lagi 57,000, saya akan pastikan tahun ini kita hit 100k dengan sokongan anda. Yang lihat video-video ini, subscribe kepada anda yang belum subscribe, like dan share kalau anda suka, dan boleh komen di mana ataupun apa lagi yang anda ingin saya ceritakan di chapter 4. Chapter 3 dah siap, chapter 4. Okey, ini adalah edisi untuk Ramadan dan juga Hari Raya. Kami akan keluarkan video-video eksplorasi selepas Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jangan biarkan mimpi anda sentiasa diganggu dengan misteri. Assalamualaikum.